وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan Imam ada datang kuasa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk dalam hadis yang berikutnya pada malam ni. Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berkata imam sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah kamu Allahumma rabbana lakal hamd. Kerana bahawasanya siapa yang berbetulan pada perkataannya akan perkataan malaikah, maka akan diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Baik. Malam ni Nabi SAW nak bagi tahu pada kita tentang satu amalan yang mudah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita. Apa dia benda tu? Apabila imam di dalam sembahyang berjamaah menyebut perkataan sami Allahu liman hamidah selepas daripada rukuk untuk i'tidal, maka disambut oleh makmum Allahumma rabbana lakal hamd. Maka apabila perkataan yang disebutkan itu sama dengan perkataan yang disebut oleh malaikat, maka Allah ampunkan dosa. Cuma ada beberapa benda yang kita nak tanya di sinilah. Yang pertama sekali adalah apabila kita tak tahu bila malaikat yang kata Rabbana walakal hamdu tu kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak tahu kita sama cakap dengan malaikat baru Allah ampun dosa? Adakah pengampunan dosa ni dia subjektif? Boleh jadi diampun, boleh jadi tak diampun. Kerana kita tak tahu malaikat tu sebut bila. Maka kata ulama, malaikat sebut sama dengan imam. Jadi malaikat sebut sama dengan imam, kita sebut sama dengan imam. Sami Allah liman hamidah, kata Rabbana walakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd, maka Allah ampunkan dosa. Apa dia nak sebut dalam hadis ni? Yang pertama adalah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tinggi sehingga amalan-amalan yang kecil pun boleh menyebabkan terhapusnya dosa. Amalan kecil terhapus dosa. Yang nombor dua daripada hadis ni kita nak bahawa walaupun kita ni tidak menyebut perkataan astaghfirullah, tak sebut, di sana ada banyak benda yang apabila kita buat, Allah boleh ampunkan dosa kita tanpa melalui jalan astaghfirullah. Kita tak pegang tasbih atau kita tak kata astaghfirullahalazim, kita wirid, kita tak sebut pun istighfar. Tapi ada benda yang kita buat dalam dunia ni
walaupun tanpa melalui istighfar, Allah sedia ampunkan dosa kita. Kerana Allah tahu kita ni memang jenis banyak dosa. Bila kita banyak dosa dan sentiasa terpalit dengan dosa, maka Allah jadikan banyak cabang dan jalan supaya pengampunan dosa tu boleh dekat kita. Antaranya dulu kita mengaji juga, orang yang ambil wudu, baca doa lepas wudu, orang ambil wudu, Allah ampunkan dosa dia. Jalan mai masjid, setiap langkah Allah ampunkan dosa dia. Setiap kali rukuk dan sujud dalam sembahyang, Allah ampunkan dosa dia. Pi ziarah orang sakit, malaikat doa keampunan untuk dia. Sedekah, Allah ampunkan dosa dia. Banyaklah benda yang boleh menyebabkan Allah ampun dosa. Tak masuk baru ni yang kita puasa Ashura, tak masuk baru ni yang kita puasa ni hari Arafah. Maknanya Allah ni kira senang habaq ni. Aci boleh nak ampun dosa ya. Tujuan dia apa? Supaya nak masukkan hamba dia mudah ke jalan syurga Allah Ta'ala. Memang nak bagi syurga tu. Kalau ada dosa, ada je jalan dengan istighfar. Bahkan kata Nabi SAW, as-salawatul khams wa Ramadan ila wa Jum'ah ila al-Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari satu semayang ke satu semayang, dari satu Jumaat ke satu Jumaat, dari satu Ramadan ke Ramadan, akan menjadikan tempoh itu sebagai keampunan dosa. Daily, monthly, annually. Daily apa dia? Semayang. Satu waktu ke satu waktu. Setiap hari Allah ampun dosa. Weekly Allah ampun dosa kita secara pukal mingguan. Jumaat ke Jumaat. Control A, select folder. Semua dosa yang ada di antara satu ke satu Jumaat dalam seminggu, diampunkan Allah. Dan lebih rahmat dan rahimnya Allah, Allah ampun dosa versi setahun. Versi setahun. Daripada Ramadan sampai bulan Ramadan akan datang. Maknanya setahun Allah ampun dosa. Cerita dia senang abang tuan-tuan. Allah ni kira nak ampun dosa je, supaya hamba dia boleh masuk dalam syurga. Kalau ada hamba juga yang masuk dalam neraka, maknanya dia tak ambil peluang. Dia terlepas peluang di atas sifat rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat rahimnya Allah Taala kepada hamba dia. Itu yang kedua daripada hadis ni. Allah sedia ampun dosa. Yang ketiga, kehadiran malaikat apabila solat berjemaah didirikan. Apabila kita dirikan solat secara berjemaah, maka ada malaikat yang khusus yang akan aminkan apa yang kita baca. Maknanya benda ni dia dapat tak kalau sembahyang seorang? Dia tak dapat kalau dia sembahyang seorang. Maka kesimpulan, fawaid yang berikutnya daripada hadis ni adalah kita usaha agar melazimi solat berjemaah. Usahakan agar dapat melazimi solat berjemaah. Kecuali beberapa situasi yang terlena ke, ada apa-apa di luar kawalan lah. Setakat kita boleh, kita usaha dapatkan solat berjemaah. Ada ruang untuk kita singgah semayang, ada ruang untuk kita berhenti solat, maka solat berjemaah sedang didirikan, kita buat apa? Kita berhentilah sembahyang berjemaah tu. Rugi ya. Sebab Allah nak ampun dosa. Tuan-tuan, bukan susah pun. Sami Allah lillahi hamidah wa Allahumma rabbana lakal hamd. Nah ya. Tapi Allah ampun dosa. Padahal dosa kita berlambak dah. Dosa yang akan menyebabkan kita ni boleh terjerumus dalam neraka, tapi diampunkan oleh Allah. Tapi tuan-tuan kena ingat ke, dosa apa tu? Dosa kecil sahaja. Dosa besar tak hilang, melainkan dengan taubatan nasuha. Menyesal, berhenti, jangan ulang. 3 syarat. Mesti menyesal atas apa yang kita buat. Mesti berhenti. Dan yang paling penting, jangan ulang. Dan buatlah yang baik pula. Macam tu. Ada orang dia dulu merapu, lara. Sekarang bagus lah ustaz.
taubatan nasuha. Tapi ya. Tapi dah kelab malam. Tapi dah ustaz. Arak tak minum, tinggal lah. Kata kat orang, semua tak buat lah ustaz. Zina tak ada, arak tak ada, judi tak ada. Nama kata dosa ni semua tak ada. Semua sekali dengan semua. Semayang pun tak buat, puasa pun tak buat. Dia tapau semua, kira tak apa. Tak boleh gitu. Dia kena buat baik lah. Dan tak buat jahat lah. Kena buat lah baik. Tak boleh. Tak buat jahat, tak buat semua. Duk rumah tu semayang apa dah. Semayang pun tak, judi pun tak. Tak boleh itu. Al-imtithalu bil awamiri. Menunaikan apa yang disuruh oleh Allah. Itu nama dia. Orang yang taubat kepada Allah. Dan kalau dosa tu melibatkan manusia, ada satu lagi tambahan apa dia? Kena serahkan balik hak tu pada orang. Curi barang orang, kena bagi balik. Ambil duit orang, kena bagi balik. Buat zalim ke orang, buat naya ke orang, buat bisnes 2 orang. Buat bisnes 2 orang, kawan tu ranjau 10,000, dia belah gitu ya. Lepas 10 tahun, hang jumpa dia balik, kena bayar balik duit tu kat dia. Tak boleh istighfar gitu ya. Buat naya ke orang, istighfar gitu. Tak ada. Dia mesti minta maaf balik atas apa yang dia buat. Daripada hadis ni juga saya nak bagi tahu tuan-tuan, di dalam sembahyang berjemaah ada perkara-perkara yang kita tak boleh sama dengan imam, kita makruh sama dengan imam, haram sama dengan imam, dan boleh sama dengan imam. Dan ada benda yang tak ikut tak boleh, dia mesti ikut juga. Contoh, kita sembahyang berjemaah, kita tak boleh takbiratul ihram sama dengan tok imam, tak boleh. Idza kabbara al-imam fakabbiru. Apabila imam telah bertakbir, barulah kamu takbir. Maknanya perintah tu datang dengan keadaan madhi. Madhi ni maksud dia apa? Past tense lah. Dah buat, baru hampa buat. Jadi tak boleh kita takbir macam ni. Tok imam ni sembahyang ni. Tok imam, Allah. Kita pun duduk belakang dia sama. Allah. Sama dengan dia. Sembahyang kita jadi apa? Sembahyang kita bungkus, ikat tepi. Tak boleh pakai sembahyang tu. Kerana kita sama dengan imam. Bagi imam sebut ra dulu. 8 huruf kan? Alif, lam, ha. Alif, kaf, ba, ra. Ra ni. Allahu Akbar. Ra tu. Mendarat di ra, baru kita pula takbir. Mendarat di ra, baru kita pula takbir. Itu takbiratul ihram. Adapun salam kita bagi dengan tu imam, makruh hukum dia. Menurut kita al-qaulu tam, boleh hilang. 27 pahala tu boleh hilang. Maka kita bila solat berjamaah, maka biarlah imam buat dulu. Allahu Akbar. Baru kita gerak. Sami Allahu liman hamidah. Sampai dia kata perkataan ha yang last sekali tu, maka baru kita bangun. Allahu Akbar. Dahi sudah mendarat, mencecah ke lantai dengan perkataan ra, baru kita sebagai makmum bergerak. Jangan bergerak masa imam sedang bergerak. Allah. Hang nak pergi mana? Hang tak boleh pergi mana? Dia tak pergi jalan lagi. Dia driver, kita passenger. Passenger duduk di belakang. Hang naik bas dengan dia tu bawa bas. Hang duduk belakang, hang duduk buat ketak-ketak tu, hang boleh tak sampai cepat? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia yang bawa bas tu dia. Dia bawa pelan-pelan lah kita sampai. Dia bawa laju-laju lah kita sampai. Melainkan kita kata dia, berhenti bas awak. Aku nak turun lah. Lambat dengan bawa bas. Baik aku naik Grab laju sikit. Turun lah. Turun tu orang panggil apa? Mufaraqah. Kita tak mau ikut dah tu imam tu. Pisah dia. Tu lain. Selagi hang sedang ikut dia, hang tak boleh buat ketak laju pada dia. Dalam sembahyang berjemaah,
sering kali mendahului imam tanpa sebab, dengan niat dia nak potong imam tanpa sebab begitu, maka boleh jadi kepala dia tukar jadi kepala himar esok di akhirat. Maka hati-hati dengan cuba memotong imam tanpa sebarang sebab. Ada sebab pun nak potong, sebab apa? Tak boleh pergi mana? Tak boleh pergi mana? Boleh kita buat satu benda yang awal pada imam? Boleh. Bila Ustaz? Contoh, imam sujud. Lama, tak tahu jadi apa kat dia. Lama, 10 minit lah. Darah hidung, 3 orang pengsan, 4 orang berdarah hidung, 3 orang meninggal, lama sangat. Jadi kita yang duduk di belakang tu buat apa? Boleh mendahului satu rukun. Bangun. Allah, bangun dulu. Jangan Allah apa? Bangun dulu. Bangun. Tengok apa jadi Tok Imam. Tok Imam belah ke? Tok Imam tu lah. Dia tak, aku tak ingat sajadah, aku ingat sampai sini ya. Tataja fa junubah aku tak ingat. Dia sujud sajadah, dia belah terus. Hampa punya pasal, hampa urus sendiri. Jadi kita di belakang tu kena buat apa? Bila kita bangun, Tok Imam pengsan. Kena sawan. Berbuih-buih mulut. Apa kita kena buat? Kita jadi imam. Bangunkan jemaah dulu. Cakap, Allahu Akbar. Bagi semua orang bangun. Bila semua orang bangun, kecuali orang yang duduk di belakang tu, dia nak jadi imam. Lelaki yang lain yang duduk di kiri kanan tu boleh berhenti semayang, mengangkat Tok Imam tu, 2 orang atau 3 orang, angkat telefon ambulan ke apa-apa, urus kesihatan imam. Tak payah satu kampung berhenti semayang buat cempera gitu, tak payah. 2-3 orang urus gitu, angkat dia, tak tahu jadi apa. Mungkin kena gigit ular ke, mungkin dia tertelan kala jengking ke, masa apa ke, tak tahulah jadi gitu. Maka angkat dia untuk kesihatan dia. Nyawa boleh berhenti semayang, tak kira balik. Walaupun semayang Jumaat. Tuan-tuan semayang Jumaat kat sini, tuan-tuan semayang kat belakang, katalah contoh tepi ni, accident. Motor. Kabam. Dia tu accident kat luar, dia masuk dalam. Tepi kat tepi kita kat luar tu. Contoh lah. Kita baru nak takbir. Dia berdarah-darah tepi kita. Semayang Jumaat. Pukul 1.55 takbir. Maka apa kita kena buat? Selamatkan nyawa dia. Ambil dia. Telefon ambulan. Telefon kalau ada guard yang orang perempuan, tak ada. Boleh dia urus. Tak ada siapa. Kita ada 3-4 orang semayang di belakang tadi tu. Uruskan dia punya hospital dia. Telefon dari hospital mai ambil dia. Kalau perlu seorang teman. Kalau tak ada gitu. Jadi kami tunggu hospital Ustaz. Macam mana? Kalau semayang Jumaat kami. Hilanglah semayang Jumaat kami. Atau kami terpaksa bawa dia ke hospital sendiri. 3 orang. Dia orang naik motor. Seorang naik kereta. Dia angkat. Contoh lah. Kami tak semayang Jumaat. Maka minggu tu tak semayang Jumaat tu tak dosa lah. Kalau dah habis. Maka pi di hospital. Pi di surau hospital. 3 orang ni semayang Johor pula. Semayang Zohor balik ganti. Jangan buat bodoh lah. Kena ganti balik lah. Boleh ke buat begitu? Boleh sebab melibatkan nyawa orang. Puasa pun sama tuan-tuan. Kita puasa, darah tinggi. Kolaps. Pengsan. Orang ambil kita pergi klinik. Klinik tu cek-cek darah. Wih, 220. Kita pun jadi macam pening-pening gitu. Doktor kata nak ubat ni. Hang makan. Yang ni dia kuat sikit. Dia boleh reduce hang punya darah ni. Zap jadi normal balik. Sekarang kena makan. Kita kata tak apa. Saya puasa tu. Dari 10 minit nak buka. Tak bayar. Hukum dia berdosa buat begitu. Sebab nyawa dia lebih besar. Ketika itu. Kerana puasa boleh ganti. Kalau hang tak makan. Ikut nasihat doktor. Yang amanah ni. Maknanya pembuluh bukan. Ni darah hang ni belakang ni boleh pecah. Sebab dia boleh naik tinggi dah. Pecah boleh jadi stroke. Pecah boleh jadi kesihatan lebih teruk lagi. Maka apa dia buat? Maka dia kena buka puasa. Bukan kena tu maksud dia apa? Wajib buka puasa. Tak buka puasa dosa. Sebab dia melibatkan nyawa boleh meninggal dunia dalam waktu yang cepat. Darah dia emergency sangat dah. Maka kita faham. Benda yang melibatkan nyawa ni dia besar. Maka selamatkan dia. Tak kita semayang. Macam mana nak buat? Macam mana kita selamatkan orang?
Orang tu jatuh dalam sungai, lemah, kita pun berenang cari, sampai terlepas sembahyang Jumaat habis. Tak apa, sembahyang Zuhur orang buat macam mana? Kita penyelamat bomba, orang telefon. Atau kita lalu kat jambatan, tengok dia tu baru je terjun. Kita pun terjun ikut dia. Kita pun pandai elok-elok ni semua, masuk dia, terselamat dia apa semua. Lepas tu tunggu bot mai pula. Terlepas. Tak apa, tak ada masalah. Ganti balik. Bukan main istighfar gitu ya. Benda apabila dia melibatkan nyawa, dia termasuk dalam maqasid syariah yang 5. Nyawa, harta, keturunan. Ada 5 benda tu yang Islam dia ambil berat sangat supaya dia jaga benda tu. Maka balik kita pada hadis kita balik. Hadis ini juga ada satu lagi lafaz yang berlainan berkaitan hadis ini yang Nabi SAW sebut, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang amin dia sama dengan amin imam, maka Allah ampunkan dosa dia. Sama jugalah. Maksudnya tuan-tuan kalau main sembahyang berjemaah, kalau boleh kata tuan-tuan ambil wuduk ke apa ke contoh kan, takbir ke apa ke ada isu. Kalau boleh jangan takbir selepas amin. Terlepas takbir sebelum. Kerana bila kita dapat amin sama imam, Allah ampun dosa. Kemudian Rabbana lakal hamd sama juga lah. Jadi dalam sembahyang jemaah ni ada 2 nama dia. Satu nama dia adalah amin. Satu nama dia adalah apa nama dia? Rabbana lakal hamdulillah, zikir tadi tu. Jadi lazimilah solat berjemaah untuk kita dapat kelebihan yang banyak, terutamanya solat dalam solat berjemaah. Saya tengok tuan-tuan dalam peristiwa hijrah, antara benda besar yang Nabi SAW buat tu apa dia? Mula-mula parking sampai ke Madinah lagi, apa Nabi buat? Benda pertama adalah pembinaan masjid. Kerana masjid ini dia adalah satu tempat untuk bersatu. Bukan parti, payah ceramah time-time law ni. Bersatu tu bersamalah, macam tu ayat dia. Kita bersatu di satu masjid tu semua sama. Maknanya dalam tempoh sekarang ni waktu yang sangat baik untuk kita bersatu. Saya habaq dekat kita semualah. Walaupun kita ni ialah kadang-kadang kita ada pandangan politik masing-masing. Ada orang dia minat dengan parti sekian-sekian, ada orang dia minat parti sekian-sekian. Tak apa, tak ada masalah, tu pendirian masing-masing lah. Tapi bila kita main sembahyang, bila kita main masjid, bila kita main surau, sentimen-sentimen atau minatnya kita pada parti mana-mana tu, maka kita letaklah sebentar di sebelah. Jadi kita utamakan ukhuwah di kalangan kita. Salam, sembang apa semua. Dia ada terlibat dengan mana-mana parti yang dia minat, tak ada masalah apa. Tapi kita main masjid ni kita seronok. Baru ni saya pergi ceramah, ada lagi lah segelintir kadang-kadang kawan-kawan kita tak cakap dengan aku sebab aku parti lain, parti lain. Macam tak apa, cantik lah tuan-tuan. Saya tengok. Sebab Nabi bina masjid untuk kita bersama. Dan masjid ni juga tujuan dia untuk apa? Bagi kita faham agama dengan betul. Apabila kefaham masjid dan surau ni terutamanya tidak memainkan peranan yang tepat dan betul, menyebabkan ramai orang yang terpengaruh dengan tak main peranan, maksudnya kuliah ke, ceramah ke, bab-bab akidah terutamanya kita tak ambil highlight benda tu, menyebabkan apa yang berlaku ialah banyak orang mudah terpengaruh dengan amalan-amalan yang merepek. Amalan merepek ni contohnya yang baru ni tuan-tuan, yang berlega di kalangan masyarakat, nama dia ajaran sihak. Ajaran sihak ni dia membawa satu konsep
yang menyatakan bahawa Nabi SAW ini adalah Allah. Jelmaan Allah di muka bumi, kerana dan Nabi ni tak makan, Nabi ni tak minum, Nabi ni tak ada jantina, tak ada alat kelamin, apalah macam-macam lah. Dan bukan satu dua orang, bahkan dia main family. Dia bukan persendirian. Kalau duduk rumah bujang, 7-8 orang. Satu metod pemikiran yang sama. Kalau family, mak dia, isteri dia, suami dia, anak-anak bujang dia, semua satu sama. Dan mereka boleh cakap bercampur-campur pula. Saya nama sekian-sekian meyakini bahawa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Lepas tu sebelah dia boleh cakap benda yang sama. Tapi mereka pakat cakap dan dia tak segan nak viral. Maknanya dia yakin sungguh dengan benda tu. Saya ni teringin sangat nak jumpa bos dia tu. Nak jumpa bos dia. Nak tanya, apa kaedah hang guna sebab hang boleh doktrin kepala otak orang sehingga benda basic dalam agama pun dia boleh tukar. Kita tu sembahyang 1 hari 5 waktu. Itu benda yang kita tahu lah, common sense. Benda tu memang common, orang semua tahu. Sembahyang 5 waktu, ni apa, haji di Mekah, ada Kaabah. Benda-benda tu memang kita pada kecil diulang benda tu. Terutama bab berkaitan akidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad tu Rasul Allah, bukan Allah. Tapi dia boleh cakap apa tak tahu dia. Sihir ke? Mandrem ke? Hang guna apa? Aku duk ajak benda elok ni, bukan kata akulah. Ustaz-ustaz para alim ulama' tu, tok guru dunia ni, tok guru pondok macam-macam duk ajak benda elok ni payah lekat. Yang kata benda tak elok ni dia senang lekat. Bahkan dia bangga pula dia buat benda tak elok tu. Dia boleh cerita kat orang dia tak elok. Oh, hebat benda ni. Saya nak jumpa nak guna konsep apa hang guna sampai orang boleh buat gitu. Nak guna apa konsep tu dalam kuliah. Bagi orang boleh ingat benda tu senang. Ada satu-satu fakta agama yang betul, yang senang nak mengaji, kita mai letak dekat sini baru bagi orang faham, senang. Nabi SAW ni tuan-tuan, dia manusia macam kita. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini manusia macam hampa. Manusia itu maksud dia apa? A'radul basyariyah, watak manusia, sifat, sikap seperti manusia yang biasa. Bila lapar, Nabi makan. Nabi pun lapar. Ada masa Nabi dahaga, Nabi pun minum air. Perang letih, ada masa Nabi tidur. Ada masa Nabi sedih, Nabi menangis. Anak Nabi meninggal, yang Ibrahim meninggal masa kecil tu, Nabi sedih. Ada lagi lah, Osman bin Maz'un meninggal, Nabi sedih. Banyak benda yang menyebabkan Nabi SAW sedih. Kerana itu watak manusia. Seronok, gembira, bahagia, melari-lari dengan Aisyah, harmoni rumah tangga. Itu semua macam manusia biasa lah tuan-tuan. Ada mata, ada hidung, ada tangan. Macam kita, macam manusia. Siapa habaq macam manusia tu? Allah habaq. Qul innama ana basyarun mithlukum. Bagi tahu dekat semua orang, aku ni manusia macam hampa. Sebab apa Allah perlu habaq benda tu? Padahal kita tahu kan Nabi ni manusia. Sebab Allah bawa ayat tu dalam Quran. Kerana ada akhir zaman macam ni yang mental lah. Merepek punya ajaran semua bila mai, rujukan kita adalah Al-Quran. Jadi kita tahu, oh Allah dah ikat siap dah. Patutlah ayat ni ada. Rupanya ada manusia yang dia boleh fikir lain daripada manusia ni. Apa beza Nabi dengan orang lain? Satu je beza dia. Yuha ilayya, diberi wahyu oleh Allah pada aku. Tang tu beza aku dengan apa? Aku manusia, cuma aku lebih sebab aku dapat wahyu. Dari segi pergerakan tangan, makan, minum, cakap, tidur, rambut, kuku, macam aku macam apa? Adalah kelebihan Nabi SAW berbanding manusia lain ada. Mata Nabi macam kita, tapi Nabi ada mata tapi bukan macam mata kita. Maknanya Nabi boleh tengok waktu depan dengan belakang, Nabi boleh tengok waktu jelas, waktu malam. Itu keistimewaan. Tapi mata tetap ada di lokasi mata yang biasa.
Mulut tetap ada, cara cakap, berdiri, makan, berjalan itu macam biasa. Bezanya Allah Ta'ala hantar wahyu pada Nabi SAW. Maka kita tidak boleh kata Allah tu Nabi. Sebab tu mengaji sifat 20. Allah ni tidak berjirim. Allah ni tidak berjisim. Allah tidak memenuhi ruang. Dia bukan macam meja. Bila kita letak meja, maknanya ruang ini telah diambil. Allah tu dia bukan jamat, jenis ketui, jenis barang, jenis kita boleh nampak, jenis lampu. Kita tak boleh bayang. Allah ni besar macam masjid negeri kot. Dia tengok besar. Besarnya bumbung masjid negeri. Tuhan ni besar ni kot. Tak boleh bayang tu. Apa yang terbayang itulah syaitan. Kita bayang Allah ni tinggi komtar kot. Allah yang kita bayang tu sebenarnya dia syaitan, dia rosakkan otak kita. Maka dia tak ada ruang, tak ada bekas, tak ada dilihat dengan mata. Allah ni tak sama dengan manusia. Macam mana kita boleh terpengaruh dengan ajaran-ajaran tu? Sebab tu saya beritahu tuan-tuan, mudah je. Tuan-tuan nak mengaji di Pulau Pinang ke di mana-mana di Malaysia ni, setakat ada JAKIM, setakat ada jaib kita di Pulau Pinang dan negeri-negeri lain jabatan agama. Tuan-tuan main masjid ya, senang. Maghrib Isyak main masjid. Maghrib Isyak main masjid. Siapa ustaz main mengajar sini semua siap dah. Dengan tauliah, dengan mak nikah semua siap. Tauliah nak ambil tu kesenang tu. Ada berapa section yang kena pergi section hadis. Tak lagi yang kena pergi pula ada 2 orang uji bacaan Quran hang. Tak lagi sebelah uji pula bahagian akidah hang. Lepas tu uji pula bahagian uji. 8 kali uji, 7 kali uji. Lepas tu last sekali ada isu semasa macam-macam lah. Terus nak boleh tauliah tu, nak tengok penceramah ni dia okey ke tak okey, dia ajak merepek ke tak, okey lului. Main masjid senang. Siapa nak rakam pun boleh. Siapa audien duduk di bawah pun tak kisah. Jabatan agama nak main pun tak takut. JAKIM punya orang nak main pantau, main kuliah pun tak apa, tak ada masalah. Sebab kita mengajar hadis. Hadis apa? Hadis Bukhari, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Tak ada isu apa pun. Jadi kita cari guru dah nak dekat dini Allah ni, carilah orang betul yang boleh ajak Quran kat kita, yang ajak kita. Jangan terpengaruh dengan benda pelik-pelik. Jenis mengaji pukul 11.45 malam baru ajak pergi mengaji. Mengaji pula dengan tok guru asing, tok guru tak boleh kawan dengan orang. Mengaji gelap-gelap, lampu saja ada. Satgi dalam kuliah tu dia kata Syekh Abdul Qadir Jilani mai, Imam Ahmad bin Hanbal nanti singgah. Macam-macam. Kita pun tengok, biar betul Imam Ahmad bin Hanbal meninggal macam mana macam kelas tok guru orang. Tu orang tak tahu tok guru aku champion. Tapi kita tengok tok guru dia baju tak pakai, seluar pendek. Imam Ahmad bin Hanbal kat mana? Yang ni kambing 32. Baru layak. Tapi kita jenis suka benda pelik-pelik. Masyarakat kita ni tuan-tuan, dia suka benda pelik. Benda biasa dia tak suka. Saya jumpa satu orang, dia kata kat saya macam ni. Dia kata kat saya, Ustaz. Nah ni cawan ni. Ustaz nak tengok tak? Dia kata kat saya. Cawan ni, saya akan buat dia pecah. Saya zikir la ilaha illallah sampai cawan ni pecah depan mata ustaz dia kata. Lepas tu dia ambil tasbih dia tengok cawan tu, dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia buat begitu. Saya pegang bau dia. Saya tahan nak apa sekarang ni? Tak, saya nak tunjuk kat ustaz gelas ni boleh pecah. Saya kata namai aku tunjuk gelas ni pecah. Aku tak payah zikir pun. Aku hempuk di kepala hang. Siap boleh pecah. Tak payah hentuk kepala hang, aku lepas kat bawah, siap pecah. Tak dan 13 saat, pecah gitu. Dia suka benda pelik gitu. Saya tanya dia, hang zikir ni sebenarnya hang nak apa? Hang zikir ni semata-mata hang punya hasil zikrullah hang ni untuk taqarrub diri dengan Allah ke? Untuk hadirkan Allah sentiasa dalam diri ke? Atau hang punya tujuan nak pergi pecah gelas, nak tunjuk kata hang ada satu kuasa miracle, magic, ajaib. Apa hang punya tujuannya? Tak, dia kata saya belajar untuk guru tu zikir sampai pecah gelas. Saya kata iyalah. Pecah gelas tu boleh lah. Tapi untuk apa nak pergi pecah gelas ni? Gelas ni bukan buat salah kat hang pun. Dosa apa gelas ni buat tiba-tiba bagi pecah? Ada tak hang rasa kalau zikir akhirnya boleh muntaha dia punya ending dia buat satu benda yang tak elok, bagi pecah gelas?
Kalau gelas yang boleh pecah, semua pecah begitu. Kalau semua orang zikir sampai pecah gelas, agak-agak hang orang masuk Islam tak? Dia diam gitu. Pelik tak? Ada orang main kata, dia kata, Ustaz, semalam saya mimpi ada satu orang pakai baju putih. Dia mai kat saya, dia tengok saya, dia bagi kat saya satu zikir. Dia kata, hang amalkan zikir ni, hang akan jadi kaya, dia kata. Dia kata. Lepas tu saya kata, zikir apa? Ada apa? La ilaha illallah apa? Adalah zikir apa? Kita biasa dengar lah ada zikir-zikir tu. Saya kata kat dia, dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi susun beribu raban hadis yang confirm mai daripada Nabi yang Nabi ajar kat kita zikir tu. 4-5 ribu hadis yang ada dalam Al-Azkar tu, satu habuk zikir pun hang tak buat. Siapa ke pakcik pakai baju kalau putih mai hang berguling-guling pegang dia abang tu. Tah betul ke dia tu ke? Tah jebon mana mai pun hang tak tahu. Hang kira zikir tu ya. Kan zikir Nabi ajak berlambak-lambak tu. Kan yang warid yang sahih hak Nabi buat. Kan bagus zikir tu. Tak tahu daripada mana asalnya. Kita suka benda yang pelik. Kalau ada benda yang pelik, maknanya kita kagum. Sebab tu bila kita mengaji hadis, mengaji benda-benda biasa, alah yang ni biasa je. Saya nak kalau boleh yang power sikit. Ada ramai orang masyarakat ni tuan-tuan macam-macam gila tak ada. Dia tu baru ni kuliah dia jumpa saya tahu dia kata apa? Dia kata, Ustaz, semalam saya mimpi setan dia dah. Dia kata kat saya, syaitan tanya kat saya, boleh tak hang tanya kat tok-tok ustaz yang mai kat masjid ni ceramah ni, hang tanya Ustaz, aku nak taubat, boleh tak Allah terima taubat aku dia kata. Lepas tu dia tanya saya, dia kata, setan boleh tak Allah terima taubat dia? Kesian kat setan dia kata. Saya kata dalam dunia ni baru pertama kali jumpa satu orang yang kesian kat setan. Patut hang kena kesian kat diri hang, kena ranjau dengan setan. Dia kesian kat setan. Saya kata, ayat Quran dah sebut dah, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Untuk kamu wahai syaitan dapat laknat daripada Allah. Maknanya dia dilaknat, dikutuk dan dia kekal dalam neraka. Ayat Quran ni mustahil lah boleh ubah. Maknanya syaitan tu memang tak teringin nak masuk taubat. Tak tahulah mimpi hang tu betul syaitan ke tak. Saya tanya, hang tahu mana tu syaitan? Hang kenal ke syaitan sebelum ni? Tak, dia habaq. Dia habaq percaya ada syaitan. Macam mana, sejauh mana boleh percaya mimpi tu? Rupanya dia memang macam tu. Pengurusi kita, Ustaz jangan layan dia. Dia memang macam tu. Dia, siapa Ustaz mai, dia kata kesian kat syaitan. Saya pun dah mula syok. Ya kedok hang ke syaitan mai betul ke apa? Dia jadi kesian kat syaitan. Macam-macam orang kat dunia ni. Jadi kita ni tuan-tuan nak main mengaji, nak senang, nak mudah. Maghrib isyak ni kita wakaf masa tu untuk Allah. Masjid, main masjid ni boleh. Ada jadual kuliah kat luar tu, main semua masjid tu ni. Ataupun tuan-tuan tengok masjid sekitar kita mana ada, tuan-tuan pergi, kadang surau kat rumah kita tak ada, kita pergi mengaji. Sebab benda tu untuk faedah akhirat kita. Jangan main seorang. Sekali-sekala bawa isteri, bawa anak. Biar mereka pun ada pendedahan ilmu-ilmu agama. Tidak isteri kita, anugerah berita harian. Nerap, tengok gambar. Lepas tu drama apa? Ku cinta apa muslimat apa? Gambar ke 10 malam tu. Tak tengok apa, tak tengok gambar. Payah sembang apa jenis bertakwa aku ni. Tu lain drama. Dia tak tahu apa benda. Temai, bawa belajar benda yang boleh bagi kita daripada gelap menuju cahaya, daripada cahaya dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita belajar ngaji hadis yang mudah je hari ni apa dia? Apa yang kita buat bersama imam, kita dapat pahala. Benda ni kalau tuan-tuan tahu lepas meninggal dunia rugi je. Allah ruginya. Banyaknya pahala kalau aku sembahyang berjemaah. Aku kata amin sama imam, berlambaknya pahala. Selalu aku terlepas sembahyang jemaah. Maka
kita tak ada ruang nak patah balik dah. Biarlah kita jadi suami yang bertanggungjawab menyalurkan info agama. Saya tak pandai sangat ustaz ajak suami, ajak anak-anak. Saya saja buat kemas pakai jubah gitu kat rumah gitu ya. Saya biasa-biasa je, adalah janggut-janggut sikit nampak macam bertakwa gitu. Saya bukan pandai sangat ustaz. Bolehlah saya ada serbayah anak-anak saya pakai satu. Ada tasbih, miswak 2 cucuk kat telinga. Tak pandai sangat, tak pandai tak apa, bawa isteri mai. Ada kuliah muslimat, kita pergi hantar dia. Ada kuliah muslimin forum ke apa, kita bawa dia mai. Jadi bila dia dengar benda ni, kita buat, dia buat. 2 pahala kita dapat. Tu faedah orang kahwin. Menjana pahala yang banyak. Dengan menyediakan ruang untuk isteri beramal soleh. Ada anak, bawa anak. Anak pula kita ajak. Dia lazimi solat berjemaah. Dia dapat pahala. Kita dapat. Dia dapat. Anak dapat. 3 pahala kita dapat. Bila? Faedah apabila telah berkahwin. Tapi kita biar anak dan isteri tak tahu apa, bahkan tak menunaikan solat jauh daripada Allah, maka musibah bagi orang yang dah berkahwin. Dia tak buat, dia dosa. Isteri dia tak sembahyang, dosa. Anak dia dosa. Maknanya dulu, 1 hari tak sembahyang, 5 dosa. Sekarang, 1 hari tak sembahyang, 15 dosa. Dosa anak, dosa isteri. Tapau sekali bungkus ibu dalam akaun kita. Sebab kita tak pernah ajak anak-anak kita. Maka jadilah suami yang bertanggungjawab untuk bawa anak dan isteri dekat diri dengan Allah Ta'ala. Terutama dalam bab-bab. Sudah waktu. Sudah? Betul tu. Okey. Baik, nanti kita akan jumpa beberapa hadis yang seterusnya dalam kitab kita ni insya-Allah. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna tu tak kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.